السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab haramnya berbicara saat sholat dan menghapuskan hukum yang membolehkannya. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثقل أميه ما شأنكم تنظرون إليك فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء له بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلأتأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شأن يجدونه في صدورهم فلأيصدنهم. قال ابن الصباح فلأيصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك على قلت يا رسول الله أفل أعتقها. قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Ash-Shabbah dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan keduanya berdekatan dalam lafaz hadis tersebut. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Hajjaj Ash-Sawaf dari Yahya bin Abi Katsir dari Hilal bin Abi Maimunah dari Atha bin Yasar dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dia berkata, ketika aku sedang sholat bersama-sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum bersin. Lalu aku mengucapkan, Yarhamukallah, semoga Allah memberi Anda rahmat. Maka seluruh jamaah menunjukkan pandangannya kepadaku. Aku berkata, aduh, celakalah ibuku, mengapa Anda semua memelototiku? Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam. Tetapi aku telah diam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, ungkapan sumpah Arab. Aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardiku, tidak memukul dan tidak memakiku. Beliau bersabda, sesungguhnya solat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena solat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Atau sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku dekat dengan masa jahiliyah, dan sungguh Allah telah mendatangkan agama Islam. Sedangkan di antara kita ada beberapa laki-laki yang mendatangi dukun. Beliau bersabda, janganlah kamu mendatangi mereka. Dia berkata, dan di antara kita ada beberapa laki-laki yang bertathayur, berfirasat sial. beliau bersabda, itu adalah roza. Was-was yang mereka dapatkan dalam dada mereka yang seringkali menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu, maka janganlah menghalang-halangi mereka. Ibnu Syaba Berkata dengan redaksi, maka jangan menghalangi kalian. Dia berkata, aku berkata, di antara kami adalah beberapa orang yang menuliskan garis hidup. Beliau menjawab, dahulu salah seorang nabi menuliskan garis hidup, maka barang siapa yang bersesuaian garis hidupnya, maka itulah yang tepat. Maksudnya seorang nabi boleh menggambarkan masa yang akan datang. Pen. Dia berkata lagi, dahulu saya mempunyai budak wanita yang menggembala kambing di depan gunung Uhud dan Al-Jawaniyah. Pada suatu hari aku memeriksanya. Ternyata seekor serigala telah membawa seekor kambing dari gembalaannya. Aku adalah laki-laki biasa dari keturunan Bani Adam yang bisa marah sebagaimana mereka juga bisa marah. Tetapi aku menamparnya sekali. Lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau anggap tamparan itu adalah masalah besar. Aku berkata,
untuk menebus kesalahanku. Tidakkah lebih baik aku memerdekakannya? Beliau bersabda, "Bawalah dia kepadaku." Lalu aku membawanya menghadap beliau. Lalu beliau bertanya, "Di manakah Allah?" Budak itu menjawab, "Di langit." Beliau bertanya, "Siapakah aku?" Dia menjawab, "Kamu adalah utusan Allah." Beliau bersabda, "Bebaskanlah dia, karena dia seorang wanita mukminah. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dengan isnad ini hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا. حدثني ابن نمير حدثني إسحاق بن منصور السلولي حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb serta Ibnu Numair dan Abu Said al-Ashaj dan lafaz mereka saling berdekatan. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail telah menceritakan kepada kami Al-Amasi dari Ibrahim dari Alkamah dari Abdullah dia berkata, kami pernah memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat. Lalu beliau menjawab, salam kami itu. Tetapi, tatkala kami kembali dari Raja Najasyi, kami memberi salam pula kepada beliau ketika beliau sedang salat, maka beliau tidak menjawab salam kami itu. Lalu kami tanyakan kepada beliau, dahulu kami memberi salam kepadamu ketika sedang sholat, lalu kamu menjawab salam kami. Mengapa sekarang kenapa tidak? Beliau menjawab, sesungguhnya dalam sholat harus ada suatu kesibukan yang sungguh-sungguh, khusyuk. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Numair, telah menceritakan kepadaku Ishak bin Mansur As-Saluli, telah menceritakan kepada kami Huraim bin Sufyan dari Al-Amasi dengan isnad ini. Hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Huzaim dari Ismail bin Abi Khalid dari Al-Harits bin Sayabail dari Abu Amru Iswaisabani dari Zaid bin Arkam dia berkata, dahulu kami bercakap-cakap dalam sholat. Seorang laki-laki bercakap-cakap dengan teman di sampingnya dalam keadaan sholat, hingga turun ayat, Shalatlah kamu karena Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Lalu kami disuruh diam dan dilarang bercakap-cakap. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Waki. Dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. Mereka meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dengan isnad ini hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. Haddathana Qutaybah bin Sa'id حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلى فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'idi telah menceritakan kepada kami Laits lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum telah mengabarkan kepada kami Alaits dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwasanya dia berkata, sesungguhnya Rasulullah mengutusku untuk suatu urusan. Setelah aku kembali, aku dalam keadaan berjalan mendapati beliau Qutaybah berkata, sedang sholat. Lalu aku memberi salam kepada beliau, maka beliau hanya memberi isyarat kepadaku. Setelah selesai sholat, beliau memanggilku, seraya bersabda, tadi engkau memberi salam kepadaku, padahal aku sedang sholat. Ketika itu beliau menghadap ke timur. Hadits riwayat Muslim. Haddathana Ahmad bin Yunus, haddathana Zuhair, haddathani Abu Zubair an Jabir, qala arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila Bani al-Mustaliq fa'ataytuhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fakallamtuhu faqala li biyadihi hakadha. وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال
ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا وأني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam keadaan beliau bertolak pergi ke Bani Al-Mushtalik. Lalu aku mendatanginya dalam keadaan beliau sholat di atas untanya. Lalu aku mengajaknya berbicara. Lalu beliau berkata dengan memberikan isyarat tangannya demikian. Dan Zuhair memberikan isyarat dengan tangannya. Kemudian aku mengajaknya berbicara. Maka beliau berkata kepadaku demikian. Zuhair juga memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk bumi. Dan saya mendengarkannya membaca memberikan isyarat dengan kepalanya. Ketika beliau selesai, maka beliau bersabda, apa yang telah kamu lakukan dalam misi yang karenanya aku mengutusmu? Karena tidak ada yang menghalangiku untuk mengajakmu bicara melainkan karena aku dalam keadaan sholat. Zuhair dan Abu Az-Zubair berkata, beliau duduk menghadap kiblat. Lalu Abu Az-Zubair berkata dengan memberikan isyarat tangan kepada Bani Al-Mushtalik. Seraya dia berkata dengan isyarat tangannya kepada selain Ka'bah. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد على فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا وأني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معل بن منصور حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا كثير بن شنذير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته بمعنى حديث حماد. Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Katsir dari Atha dari Jabir, dia berkata, dahulu kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku pulang. Sedangkan beliau dalam keadaan sholat di atas kendaraannya, dan wajahnya tidak menghadap kiblat. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, namun beliau tidak membalas salamku. Ketika beliau telah selesai sholat, maka beliau bersabda, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salamku melainkan karena aku sedang sholat. Dan telah
menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Mansur telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Said telah menceritakan kepada kami Katsir bin Shinzir dari Atha dari Jabir dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengutusku dalam suatu keperluan. Semakna dengan hadits Hammad. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawab.